العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وقبول ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadahu wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tolong. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ni, memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Allah pilih kita, Allah gerakkan kita dari segenap tempat yang hadir pada pagi ini secara talaki dan juga secara atas talian bi qudratillah, dengan kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Dengan kita menuju ke jalan menuntut ilmu ini adalah satu mujahadah yang sangat tinggi. Apatah lagi untuk melaziminya, untuk mengistiqamah, untuk berada di dalam jalan istiqamah. Ilmu yang kita sedang tuntut ini ataupun kita menuntut ilmu ini ialah ilmu yang menjadi teras, usul atau asas kepada agama, usuluddin. Kita telah perbincangkan pada perbahasan yang sebelum ini dalam tajuk nama-nama bagi penulisan Al-Barahin, yang mana kita telah bincangkan tentang nama yang digunakan dalam Nusantara ini sifat 20 atau usul al-din atau usul ad-din. Ad-din, iaitu asas kepada agama. Jadi pembangunan, pembinaan ataupun kerja-kerja asas ini, ia bukan kerja yang mudah. Kalau kita lihat pada proses ataupun struktur pembinaan, kalau tengok kat jalan, pergi dalam perjalanan, kita akan nampak bangunan-bangunan yang sedang dibina. Tapi kalau dapat tengok proses permulaan dia, ini nak membangunkan foundation, asas, nak buat piling. Piling, sebelum piling, dia nak buat soil investigation, tengok buat kajian tanah. Kemudian nak kaji keadaan tanah, maka dia kena ada load test. Yang mana kena susun batu-batu yang besar tu. Nak tengok kan, pernah tengok tak batu-batu yang disusun bertingkat-tingkat tu kan, lama kadang-kadang. Dia ada masa dia tu. Itu panggil load test. Nak tengok tanah tu berapa beban dia mampu tanggung dengan kapasiti yang khas, dikira-kira-kira. Bila dah stabil, baru buat yang pertama foundation. Penentuan setinggi mana bangunan itu akan naik
ditentukan sekuat mana foundation yang dibina. Jadi mana kata ketinggian sesuatu bangunan, keindahan yang kita nampak hari ini adalah kerana kekuatan asas yang telah dibina lebih awal daripada itu. Maka kerja-kerja pembangunan asas ni kerjanya sangat, orang kata apa, penuh dengan keadaan yang di luar jangka. Susah sebab dia raw. Dia benda yang rough. Datang-datang raw lagi, tak ada apa-apa, kena korek, kena piling dengan lecaknya, dengan macam-macam lah. Itu belum jentolak tak bergeraknya, kan? Tiba-tiba nak kawik sini, tengok-tengok beralih ke sana. Tengok bergerak sendiri. Tengok demam sana, demam sini. Sebab tempat nak bangunkan asas tu dia kena ratakan dulu, site clearance. Tadi buat test, kemudian korek, tak tahu korek jumpa apa lagi, fosil lah, apa benda dalam tu, macam-macam. Jadi sama kalau kita buat perbandingan, kita sedang lakukan ini adalah pembinaan asas. Ustaz, saya dah ada asas dah. Boleh jadi asas itu sedang dimakan oleh ancaman-ancaman. Di dalam tanah tu macam-macam ada. Kita tak tahu. Mungkin asas itu sedang diuji dengan keadaan-keadaan yang boleh meruntuhkannya. Jadi ini adalah satu pembinaan ataupun satu ilmu yang membincangkan satu kerja yang sangat besar. Jadi kalau kita boleh datang ke arahnya, ia satu perbahasan ataupun satu perkara yang cukup besar lah, perjuangan. Dan apatah lagi kita mampu melaziminya. Kita mulazamah, insya-Allah. Jadi perlukan kesungguhan doa dengan Allah. Dengan Allah, billahi, dengan Allah. Maka kalau tidak dengan Allah, maka kita tidak akan mampu menempuhi dugaan-dugaan, cabaran-cabaran yang begitu hebat itu. Tak nampak dek mata tapi boleh rasa dengan hati. Boleh rasa dengan keadaan sekeliling. Kadang ancaman-ancaman pun datang untuk melemahkan kita dalam satu perjalanan menuju kepada ilmu untuk mengenal Allah. Tapi bila selesai satu fasa nanti, dia akan berhenti. Ni kita kata pembinaan itu dia tak akan terus dengan piling je. Bila dah siap piling, maka akan lajulah binaan yang atas. Jadi maksud kata, barang siapa yang melepasi fasa berhadapan dengan ujian untuk memantapkan akidah ini, dia mampu melepasi ujian itu. Ujian fitnah, ujian aib, ujian malas, ujian macam-macam ujian. Ujian dari sudut pengajiannya, diaibkan, difitnah, di macam-macam perkataan dilontarkan. Kemudian ujian pada diri pula pun sama kena. Ujian pada keliling. Kalau sudah melepasi tahap itu, insya-Allah, maka akan lajulah, lancarlah perjalanan yang lain, walaupun tetap ada kesusahan. Kesusahan pasti ada kerana kita bukan duduk pada perkara yang mudah. Mudah itu hanya duduk dengan Allah. Kalau dengan Allah, baru jadi mudah. Jadi susah pasti ada. Untuk menghilangkan susah, mesti dengan Allah. Adapun orang yang tidak bersama dengan Allah, tidak mahu dengan Allah, tidak bersama dengan Allah, maka apa yang berlaku adalah dia hanya mendapat kesenangan sementara, seketika, namun akan diuji dengan kesusahan yang membawa derita, kecewa, dan dia akan membawa kepada berhenti di pertengahan jalan. Dia akan give up, dia akan fed up, malah dia akan pergi kepada tahap yang lebih besar, iaitu akan merosakkan keadaan sekelilingnya. Itu kalau tidak dengan Allah. Adapun kita sekarang ini, insya-Allah, kita azam, ya kita dibimbing sentiasa dengan Allah, agar kita mampu istiqamah dalam jalan menuntut ilmu untuk mengenal Allah melalui perbahasan sejarah. Ini sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah, karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nekwan, rahimahullah ta'ala alaih, hafizahullah ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, seluruh ahli keluarga beliau, ditempatkan di kalangan orang yang saleh dan salihah, dimasukkan syurga tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga siapanya menuruti perjalanan kajian ini, semoga Allah rahmati kita semua, berkati kita semua, dijauhkan daripada segala kerosakan, kehancuran, dilimpahkan rezekinya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan perbahasan dalam muka surat 84, edisi yang pertama, edisi yang kedua, muka surat 89.
Kita membincangkan kitab-kitab warisan sifat 20. Nah, pada hari ini kita nak masuk perbahasan kitab-kitab warisan sifat 20. Bila sebut sifat 20, nama lain bagi Al-Barahin. Atau nama lain juga adalah Usuluddin, Usul ad-Din. Okey. Banyak kitab warisan ilmu tauhid yang sudah dipelajari oleh para penduduk muslim di alam Melayu dan menjadi rujukan utama para ulama'nya. Namun yang akan dikumpulkan di sini hanya beberapa buah kitab yang berkaitan dengan penulisan sifat 20 Al-Barahin. Jadi dalam pembahasan kitab ataupun warisan ilmu tauhid ini banyak yang telah dipelajari dan kita fokuskan kepada alam Melayu. Dan diperincikan lagi pada perbahasan kitab-kitab yang ditulis berkisar berkaitan dengan penulisan sifat 20 Al-Barahin. Ingat, Al-Barahin adalah parti ataupun kitab yang utama membahaskan 20 sifat Allah yang wajib bagi Allah. Itu parti dia. Kemudian baru diterjemahkan kepada syarah Al-Barahin yang pertama kali disyarah oleh Imam Sanusi rahimahullah ta'ala sendiri. Kemudian perbahasan hasyiah kepada Al-Barahin, yakni hasyiah terhadap syarah ataupun syarah pada Al-Barahin, catatan kepada syarah dipanggil hasyiah. Nah, jadi dibahagikan kepada dua bahagian. Kita ni jemaah sekalian, kita nak ngaji, macam saya katalah, nak ngaji semua kitab, mungkin kita tak akan dapat. Mungkin dapat, mungkin tidak. Melainkan kalau yang betul-betul duduk menghadap kitab. Nak mengambilkan satu-satu kitab, itu satu usaha yang sangat besar. Bukan kata kitab dengan tauhid. Al-Quran nak habis pun tak habis-habis lagi. Katam. Kan? Okay. Intipati yang mesti kita berikan tumpuan, bukan nak habis saja kitab. Kita nak mengenali kitab itu. Nak mengenali kitab itu, kita nak memahami coraknya, kaedahnya, secara tidak langsung, walaupun kita tidak diberi peluang untuk membaca setiap kitab itu helaian demi helaian, kulit ke kulit. Namun, usaha yang dilakukan oleh Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan ini, dengan membawakan susunan ataupun nama-nama kitab-kitab yang terlibat, ianya memberikan satu kemudahan yang besar bagi kita, yang mungkin kita pun takkan mampu untuk menyusunnya nama-nama itu, kerana kita tidak pun punya kesempatan untuk menelaah setiap kitab itu. Namun bila kita beri effort, beri kesungguhan, usaha untuk mengetahui nama kitab, itu satu anugerah besar dah. Satu anugerah besar. Baik, jadi dibahagikan pada dua bahagian seperti berikut. Yang pertama, kitab-kitab karangan ulama asing. Yakni ulama luar daripada ulama Nusantara. Kemudian akan dipecah pula yang kedua, kitab-kitab karangan ulama tempatan. Ni Ustaz 94. Kalau edisi yang kedua tu ulama tempatan 89 edisi yang pertama. Maka kaitan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan mengumpulkan sebahagian besar lah, walaupun tidak semua, tapi boleh kata hampir semua, susunan nama-nama kitab yang terlibat dalam perbahasan sifat 20. Jadi maknanya jemaah sekalian, dia begini. Bila kita nak tahu syarah matan, ataupun kita tahu syarah apa perbahasan matan ataupun perbahasan yang ada dalam sifat 20 itu, Al-Barahin, ataupun kita terus mengaji, katalah matan Jarah Al-Tauhid. Kita terus buka syarah demi syarah pengajian, kita terus mengaji tumpu satu kitab, sehinggalah kita khatam. Kita panggil daurah ataupun talaki. Adapun hari ini yang kita sedang lakukan adalah kita nak mengenali keseluruhan kitab yang berkaitan. Walaupun kita tidak mengkajinya satu persatu, namun kita telah memulai dengan induknya terus.
Ummul Barohin. Yang mana apa yang disebutkan nanti, nama-nama kitab itu, semuanya perbahasan itu ada kaitan dengan Ummul Barohin. Bermaksud, mengkaji Ummul Barohin adalah ibarat mengkaji semua kitab. Sebab tu, perbahasan ni boleh menyusun balik nama-nama kitab. Nama-nama kitab. Walaupun nanti ada pendekatan-pendekatan yang setiap ulama' ni ada pendekatannya tersendiri, tetapi base dia, asas dia, partinya adalah bermula dengan Ummul Barohin. Jadi bila kita memahami Ummul Barohin, sejarahnya, kaedahnya, kemudian kesan, faktor dalaman, faktor luaran, kemudian kitab-kitab yang terlibat, bermaksud secara tidak langsung kita cuba dan kita sedang berusaha untuk memahami keseluruhan perbahasan tentang tauhid. Yang mana kalau nak ikutkan berbalik kepada kita tadi, dengan masa kita yang sangat terhad ini, agak mustahil untuk kita mencari satu-satu kitab ini untuk kita dalami. Agak mustahil lah, tapi tidak mustahil. Agak mustahil tapi tidak mustahil, kerana dia perlukan pada kesungguhan yang amat tinggi untuk mencari kitab. Adapun kita boleh baca satu-satu nama kitab ni pun dah nikmat besar lah. Nikmat besar lah. Sekejap lagi kalau orang baca kitab ni, sebut nama kitab ni, kita tahu dah. Boleh mungkin senyum, tahu nama kitab tu, tahu. Boleh angguk dah. Tak ada dah. Kitab apa tu? Tak ada tengah ngangor kan. Nak pula perbahasan tauhid. Perbahasan asas ni. Bagai contoh, kitab-kitab karangan ulama asing. Ingat, nama-nama ini adalah nama-nama yang diberikan berdasarkan kepada ulama-ulama yang mensyarahkan atau menulis kitab tersebut. Namun, ianya berkaitan dengan 20 sifat 20 Barohin. Yang pertama, Matan Jawharat Tauhid. Jawharat Tauhid. Karangan Asy-Syaikh Burhanuddin bin Ibrahim bin Hasan Al-Laqani Al-Misri Al-Maliki. Kitab ini pada tahun 1041 Hijrah. 1631 Masihi. Baik. Yang kedua, Matan Sanusiyah. Karangan Imam As-Sanusi, setebal 21 halaman sebagai himpunan kepada Al-Jawharah At-Tauhid. Ia adalah sebuah teks singkat dalam bentuk untaian bait saja dan Barohin. Ini gabungan halaman himpunan Jawharah Tauhid. Kemudian teks yang singkat, bentuk untaian baik saja dan Barohin. Perusahaan tersebut dicetak di percetakan Dar Al-Tiba'ah Islamiyah Patani Siam, Thailand. Himpunan yang serba kecil ini bertujuan memudahkan para penuntut dalam sistem pengajian pondok untuk menghafal kedua-dua matan tersebut. Gabungan Matan Jawharat Tauhid dan Barohin digabungkan, dimasuk dalam Matan Sanusiyah. Bila sebut Sanusiyah, bermaksud tariknya, yakni kaedah yang digunakan oleh Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih. Sanusiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Asy'ariyah. Yakni menunjukkan dua matan yang besar dibahaskan berkenaan sifat 20 itulah, Jawharat Tauhid dengan Barohin digabungkan, dipanggil Matan Sanusiyah. Seterusnya, Syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hududi ala Al-Barohin. Yang imam yang sezaman dengan Imam As-Sanusi. Sebab tu dia boleh syarah. Dia boleh syarah terus kepada Barohin itu. Karangan Al-Hududi sebagai keterangan kepada Barohin berlandaskan syarah Barohin karangan Imam Sanusi. Dalam karangan ini terdapat beberapa buah dalil Al-Quran. Nampak? Di sini ada sinopsis ni. Sinopsis kitab. Ditulis oleh Tuan Guru sendiri. Jadi kita boleh dapat gambaran asas dan kita bolehlah cari rujukan kalau nak, dan kita ada panduan untuk membacanya. Tengok, ada yang ada terjemahan, ada yang kebanyakan ada terjemahan. Ini berlandaskan syarah Barohin karangan Imam Sanusi. Dalam karangan ini terdapat beberapa buah dalil Al-Quran pada sifat As-Sama' Al-Basar Al-Kalam. Pada tahun 1194 Hijrah, karangan ini sudah dihasyiah oleh Syarqawi. Seterusnya, karangan ini juga sudah menjadi pedoman para ulama Nusantara
dalam menterjemah Barohin ke dalam bahasa Melayu. Nampak? Hasyiah, ingat, syarah. Pertama matan. Matan teks asal. Penulis, pengarang, Imam Sanusi, syarahkan matannya sendiri. Nah, bila penulis syarahkan matan dia, jadi syarah pada Barohin. Syarah kepada Barohin. Dia syarah direct matan asal. Al-Imam Al-Hududi yang sezaman dengan Imam Sanusi pun syarah direct kepada matan. Lepas tu dia panggil syarah Al-Hududi. Syarah Al-Alamah Muhammad bin Musa Al-Hududi. Sebab dia ada sezaman dengan Al-Imam Sanusi. Hasyiah adalah huraian daripada syarah tersebut. Untuk memudahkan, untuk menjadi pedoman panduan kepada ulama Nusantara yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Seterus, Hasyiah Al-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawi ala syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hududi ala Al-Barohin. Ini Syarqawiyah tadi yang hasyiah kepada syarah Al-Hududi. Karangan Al-Syarqawi dalam bahasa Arab setebal 144 halaman sebagai hasyiah kepada syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hududi ala Al-Barohin. Melalui hasyiah tersebut diperkenalkan Imam As-Sanusi dan diikuti dengan kritikan terhadap beberapa perkataan yang sudah digunakan oleh Al-Hududi. Putusan tersebut disiapkan pada hari Jumaat 13 Ramadan 1194 Hijrah dan dicetak beberapa kali di percetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi wal-Auladuh Mesir. Ramai dalam kalangan para ulama selatan Thailand yang sudah mempelajarinya. Ini syarah kepada Al-Imam Al-Hududi yang dipanggil Hasyiah Syarqawi. Imam Syarqawi pula yang membahaskan kepada syarah Al-Imam Al-Hududi. Kemudian yang kelima, Hasyiah Ad-Dusuki Al-Barohin. Karangan Ad-Dusuki setebal 240 halaman sebagai hasyiah kepada syarah Al-Barohin. Karangan Imam As-Sanusi pada hari Jumaat 27 Syakban 1214 Hijrah. Penulisan itu disiapkan dan dicetak pada tahun 1358 Hijrah. 1939 masih antara percetakan yang pernah mencetak hasyiah ini adalah percetakan Muhammad Al-Nahdi wa Auladah Bangkok. Hasyiah ini sampai sekarang masih dijual di kedai-kedai dan menjadi sebuah teks rujukan di beberapa institusi pengajar pondok. Ini yang kelima dan kita masih membacakan karangan ulama luar, ulama asing. Masuk asing tu ulama bukan Nusantara. Yang keenam, Kifayah al-Awam fima yaju alaihim min ilm al-kalam. Ini karangan Al-Fadali. Kifayah ni karangan Al-Fadali, karangan ini sebuah risalah kecil yang menggabungkan antara sifat yang wajib bagi zat Allah SWT dan dalil-dalil serta mengemukakan al-wujud, diikuti dengan dalil baginya ada pun sifat-sifat mustahil dan harus akan disusuli kemudiannya. Di samping itu karangan ini sudah ditambah sedikit keterangan dan diberi nama Al-Aqaid Al-Khamsin. Al-Qaid 50 iaitu 20 sifat yang wajib bagi zat Allah SWT, 20 sifat yang mustahil baginya, 1 sifat yang harus baginya, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil baginya dan 1 sifat yang harus baginya. Karangan ini dicetak bersama-sama dengan Tahqiq Al-Maqam Al-Kifayah Al-Awam fi ma wa yajib alaihim min ilm al-kalam. Karangan Al-Baijuri sebagai hasyiah kepadanya. Dan yang seterus, yang ketujuh, kalau kita tengok, Tahqiq Al-Maqam ala Kifayah Al-Awam fi ma yajib alaihim min ilm al-kalam. Karya Al-Baijuri setebal 84 halaman sebagai hasyiah kepada kitab Kifayah Al-Awam fi ma yajibu alaihim min ilm al-kalam. Karangan seorang guru beliau iaitu Al-Fadali. Selesai ditulis pada 21 Ramadan 1223 Hijrah 1807 Masih dan kemudian dicetak di Dar Al-Ihya Al-Qutub Al-Arabiyah Mesir dan percetakan Muhammad Nahdi wa Auladah Bangkok. Nampak setiap anak murid tu yang belajar daripada gurunya, dia bukan sekadar mendengar, tapi akan berusaha untuk mencatat. Tidak cukup dengan itu.
dia akan syarahkan balik yang dipanggil hasyiah. Sebab apa? Sebab nak bagi lekat ilmu tu. Jarang sekali tiada waris begini. Tiada anak murid yang kalau benar tu namanya murid yang belajar ni, dia mesti ada buku. Dia mesti ada catatan. Mesti ada catatan. Dia kalau tak ada catatan tu tidak jadi murid itu. Dia tidak jadi murid. Jadi kalau nak jadi murid, nak tak nak kena catat. Tak kisahlah dalam kaedah apa, nak lepas ke apa, balik ke atas batu ke, mana tahu nak jadi zaman dulu balik ke. Ataupun nak moden sangat ke, nak rakam ke, pulang. Tapi soalannya adalah, ada tak silsilah susu galur ni nanti yang membuktikan kita belajar dengan dia? Atau ambil kita atau guru tu syarahkan? Itu. Nak tulis tak pandai tapi nak ambil kitab tu guru, syarahkan, dan menunjukkan ilmu tu sampai. Kaedahnya. Adapun memang ketika zaman Nabi SAW itu catatannya pada pelepah kamar, kan? Kemudian tulang-tulang, walaupun tak ada catatan di tulisan, tapi ianya terus berada dalam dada-dada hafalan. Jadi kemungkinan saya beranggapan kalau yang tak catat tu jenis yang tahqiq dengan hafaz terus lah. Jenis dia kata saya boleh hafal Ustaz. Yang catat pun lupa. Ini kan yang dengar. Apa tadi? Baru tadi. Apa tadi? Batul saya tahu. Tapi adab ilmu itu begitu. Beri tekun dan tumpuan. Sebab ilmu ni liar. Liar. Saya pelik orang boleh dengar je. Hebat. Hebatlah. Hebat. Sebab dia mesti catat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih mengatakan menambat ilmu itu dengan kalam. Kalam. Tulisan. Allah menterjemahkan dengan menulis. Mencatat takdir dengan tulisan kalam. Ilmu itu dengan kalam. Ataupun dengan catatan, rakam, handphone, moden lah, zaman moden. Tapi poin dia, jangan biarkan dia berlalu seperti angin. Tambatlah dia dengan tulisan dan wariskan dia kepada keturunan. Wariskan. Sebab tu ngaji ni tak boleh ikut-ikut. Dia kena datang dari kesedaran sendiri. Sebab dia kena ada kesungguhan. Dan dia kena ada pembuktian pada warisan. Pewaris nanti anak-anak tengok. Mak aku mengaji. Tengok. Ni tulisan mak. Bukan mak dah. Cicit tengok ni. Jadi nak tulis tu tulis lelok. Nanti cicit tengok. Sini tulisan nenek aku. Baik tulis lelok. Jangan asal tulis je. Nanti orang tengok. Apa tulisan macam ni? Tulis lelok. Sebab apa? Secara tulisan tu niat. Tengok ni anak murid. Al-Bajuri. Syarahkan balik pada Al-Fadali ni. Catat balik. Kan? Kita, setiap orang ada, ya, walaupun tak semua dapat, tapi kita berharap, insya-Allah boleh diwariskan kepada keturunan, anak-anak. Kita nak anak-anak kita ni ada waris daripada tulisan tangan kita. Ataupun tulisan type. Ikutlah. Kita tidak mengikut Nabi. Nabi mewariskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi harta-harta ni tak payah pening-pening. Tak ada waris-waris dah. Waris pun tak layak dapat waris. Waris pun tak layak dapat wasiat. Tak payah. Keturunan kan yang dapat faraid ni tak perlu nak diwasiatkan. Terbatal. Dia turun macam itu dah. Kan? Yang perlu diwariskan adalah ilmu. Ilmu. Baik.
Yang ke-8, Hasyiah Al-Alama Al-Baijuri Alamatan Sanusiyah, karangan Al-Baijuri dalam bahasa Arab sebagai hasyiah kepada Barahin. Karangan ini siap ditulis pada hari Rabu bulan Ramadan 1227 Hijrah dan kemudian dibuat Hamshi oleh Al-Ambabi. Kedua-duanya mempunyai 56 dan 60 halaman dan dicetak kali pertama di percetakan Abdul Al-Hamid Ahmad Hanafi, Kairah, Mesir. Selepas itu dicetak lagi di percetakan Dar Al-Ihya Al-Kutub, Mesir, dan juga percetakan Dar Al-Mu'arif, Pulau Pinang. Kalau tengok nota ujung belakang tu ada nombor 1 Hamishi. Itu maksud artinya pinggir halaman kitab atau tepi kitab. Ini karangan Bajuri dalam bahasa dan akan dibuat tepi kitab tu kan. Kalau baca kitab kuning kan, tepi kitab tu ada tulis penuh tu syarah hasyiah tepi tu. Kitab Jawi ni kan ada tepi dia tulisan, boleh rujuk, boleh tengok kat PDF. Itu namanya Hamishi. Dan yang ke-8, Hasyiah Al-Alamah As-Sawi Al-Syarah Al-Qaridah Al-Bahiyah li Abi Barakat Sidi Ahmad Al-Dardir. Karangan seorang ulama kelahiran Mesir dan bekas pelajar Universiti Al-Azhar Mesir, iaitu Ahmad bin Muhammad Al-Maliki As-Sawi. 1241-1825, masih dalam bahasa Arab, setebal 173 halaman. Dalam karangan tersebut 96 halaman daripada membicarakan tentang 13 sifat Allah SWT yang pernah dibicarakan oleh Imam Sanusi, serta diikuti dengan sifat-sifat yang mustahil dan harus bagi Allah SWT. Karya ini siap ditulis pada bulan Ramadan 1228 Hijrah dan dicetak di percetakan Al-Istiqamah, Mesir. Selepas itu hasyiah ini diedar juga ke Arab Saudi. Hasyiah, susunan daripada awal, daripada matan, syarah, hasyiah. Ini susunan, disusun. Hasyiah-hasyiah ni maknanya selepas syarah lah, ataupun kupasan yang dicatat kembali melalui syarah. Baik. Yang ke-10, Tuhfah Al-Murid ala Jauhar At-Tauhid, karangan Al-Baijuri dalam bahasa Arab sebagai hasyiah kepada kitab Matan Jauhar At-Tauhid. Kitab yang awal tadi tu Matan Jauhar At-Tauhid, karangan Al-Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Laqani Al-Misri Al-Maliki, dan juga sebagai syarah kepada kitab Barahin. Karangan ini selesai ditulis pada malam Khamis awal Safar 1234 Hijrah dan dicetak beberapa kali di percetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, Mesir. Dan yang ke-10, Majmu' Muhammad Al-Mutun. Putusan ini mempunyai 66 matan penting dalam pelbagai bidang ilmu. Pengisiannya bermula dengan Barahin setebal 8 halaman, iaitu mulai halaman ke-3 dan ke-10, dan diikuti dengan Matan Jauhar At-Tauhid, karangan Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Laqani Al-Misri Al-Maliki. Himpunan ini sudah dicetak berapa kali di percetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, Mesir, dan diedar juga ke Makkah. Ini ada 11 kitab yang berkaitan dengan syarah atau matan Barahin. Kita tengok pula kitab-kitab karangan ulama tempatan. Ulama tempatan. Bidayah Al-Hidayah. Masyhurah kita ni. Nama siapa yang ngajar dengan Bidayah Al-Hidayah yang pertama. Karangan Syekh Muhammad Zain, yang mana yang berusaha untuk menulis matan atau syarah Barahin dalam bahasa Jawi. Inilah dia Bidayah Al-Hidayah, karangan Syekh Muhammad Zain dalam bahasa Melayu setebal 60 halaman. Kitab ini adalah terjemahan dan huraian daripada Barahin, berlandaskan syarah Barahin karangan Al-Imam Sanusi dan syarah Al-Imam Al-Alama Muhammad bin Mansur Al-Hududi ala Al-Barahin, karangan Al-Hududi. Karangan ini disiapkan penulisannya pada malam Jumaat 24 Syaban 1170 Hijrah bersamaan 14 Mei 1756 Masih. Selepas ditulis lebih kurang 132 tahun
10 bulan 26 hari. Nampak tu punya detailnya. Sebenarnya kita ni detail sebenarnya. Karangan tuan guru kita ni detail. Dia dapat sos yang asal. Sehingga tahu umur setiap kitab, halamannya. Bidayah Al-Hidayah ni selepas ditulis lebih kurang selama 132 tahun, 10 bulan, 26 hari, kitab tersebut ditashih kali pertama oleh Syekh Ahmad pada hari Sabtu 20 Rejab 1303 Hijrah 1886 Masih. Atas jasa Syekh Ahmad, kitab ini dicetak di beberapa percetakan di Makkah, Mesir menurut Wan Muhammad Saghir Abdullah di dalam Faridatul Faraid, Syekh Ahmad Al-Fatani, dan penyebaran Islam dan silsilah ulama sejagat dunia Melayu. Kitab ini dianggap sebagai sebuah kitab tauhid dalam bahasa Melayu yang tertua dan masih berada dalam pasaran di dunia Melayu Asia Tenggara. Manakala yang lebih tua belum lagi ditemui. Keadaan tersebut membuktikan bahawa kitab Bidayah Al-Hidayah sudah tersebar luas di alam Melayu dan masih banyak dipelajari di institusi pengajian Islam tempatan sehingga ke hari ini. Jadi kalau orang tanya kitab yang tertua dalam perbahasan Tauhid, Syarah Barohin, kitab apa? Bidayah Al-Hidayah. Berapa umur kitab tu lebih kurang? 132 tahun. Setakat ni itulah kitab paling tua. Tak ada yang tua lagi, belum ditemui. Itu yang paling tua. Jadi kat sini kita belajar. Kita pun tahu. Ni kata sejarah ni. Memanglah kita nak belajar terus apa tu sifat 20, pahamannya. Tapi bila kita tahu sejarah, wallahi mas sekalian, bila kita sebut kitab-kitab ni, sebenarnya pada kitab ni dia ada barakah dia. Sebab apa ada barakahnya? Sebab kesungguhan para ulama yang mengikramkan ilmu. Lalu kita pun baca sebut nama pun, itu barakahnya mengalir pada kita, insya-Allah. Sebab tu kalau kat rumah tu, bila ada kitab sebagai Al-Quran, lagilah sumber kepada semua ilmu. Kemudian ada kitab-kitab, lepas ni cari, pergi beli Bidayah Al-Hidayah, pergi beli, adakan kat rumah. Tengok apa Bidayah Al-Hidayah tu, ini ada perbahasan tentang Barohin, kitab tertua yang disekarang oleh Syekh Muhammad Zain untuk memudahkan perbahasan Barohin. Syekh Muhammad Zain ni dia terjemahkan huraian kepada Barohin berlandaskan syarah Barohin. Maknanya berlandaskan syarah Barohin yang asal. Dan juga syarah Barohin Imam Sanusi. Matan, kemudian syarah Imam Barohin, Imam Al-Sanusi Barohin, dan syarah Al-Imam Al-Ammah Al-Alama Muhammad bin Mansur Al-Hududi. Bidayah Al-Hidayah ni. Nanti boleh cari. Boleh buat simpanan. Beli. Order. Shopee. Ada dah. Mudah dah. Nanti boleh. Nanti kita start baca matan nanti. Syarah pada Barohin. Nanti kita boleh kaitkan. Bila dengar nanti perbahasan, kita boleh kaitkan. Ingat, ilmu perbahasan tentang Tauhid ni, dan juga dipanggil ilmu kalam. Kalam ni, kata-kata, kalam. Baik. Bila ilmu kalam ni adalah ilmu yang membahaskan. Dia perbahasan. Dan perbahasan ni dia tidak rigid. Dia akan berkembang. Dan yang paling penting, perkembangan kepada perbahasan itu menambahkan makin faham. Itu yang paling penting. Ya, jemaah sekalian. Baik. Seterusnya, inilah akidah bagi Sanusiyah Matan Barohin. Tajuk kitabnya, inilah akidah bagi Sanusiyah Matan Barohin. Sebuah terjemahan Barohin ke dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi setebal 32 halaman, namun tidak disebut nama penterjemah. Terjemahan ini adalah satu kesinambungan daripada terjemahan yang sudah disiapkan pada tahun 1188 Hijrah. 1774 Masih. Pada pendahuluannya, terdapat cerita dalam mimpi yang pada pendahuluan kitab inilah akidah ni, pada pendahuluannya, terdapat cerita dalam mimpi yang tertulis dalam Takrir Al-Alamah Asy-Syams Al-Ambabi dan diikuti dengan kata-kata seorang ulama yang pernah berguru dengan Syekh Daud, iaitu Abdul Qadir bin Abdul Rahman. Ini adalah sebuah risalah yang indah mengandungi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak menyimpang serta tidak diragukan.
Terjemahan ini sudah dicetak di Muslim Press, Patani, Siam dan Maktabah wa Maktabah Muhammad Al-Nahdi wa Aulada Bangkok. Pada keseluruhannya setiap kali dicetak, terdapat kesilapan terjemahan yang begitu banyak dan belum lagi diperbaiki sehingga ke hari ini. Namun terjemahan ini masih lagi menjadi sebuah terjemahan yang amat penting di institusi pengajian pondok. Perbahasan begini, mas sekalian, kita boleh baca nama-nama kitab ni apabila kita bahas kepada karya-karya akidah. Ni subjek master dan boleh sambung. Master, buat siapa buat Usuluddin, dia akan belajar karya-karya akidah. Dan lebih kita alhamdulillah syukur. Sebab apa? Sebab Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Wan memperhalusi tentang sifat 20. Bila memperhalusi sifat 20 dengan kaedah kajian karya-karya akidah, maka semua karya yang terlibat dikaji. Beruntung kita. Sebab dalam guru tu ada kepakaran yang Allah takdirkan. Kan dalam Master Usuluddin sebagai contoh, dalam tu ada perbahasannya syarah tentang kitab-kitab yang lama. Fi'ul Akbar, Imam Abu Hanifah, Maqalah Islamiyah, Abu Mansur Al-Maturidi, dan banyak lagi kitab-kitab lama, termasuklah perbahasan Barohin. Dan Tuan Guru memperincikan perbahasan tentang Barohin. Bila memperincikan tentang Barohin, keluar balik semua perbahasan kitab-kitab yang asal. Nampak tak? Tu kaedahnya. Dan kita alhamdulillah kita mengambil manfaat daripada kajian ni lah. Lepas tu kita boleh baca balik. Sebab nak tengok balik sesuatu kitab yang berumur 132 tahun, mungkin kita tak dapat. Lepas tu tengok pula inilah akidah bagi Sanusiah Mata Barohin. Dan nak pula ngaji tauhid. Lagilah orang kata apa? Minat tu tak ada. Kan? Ngaji tauhid ni alhamdulillah nah, boleh nampak wajah-wajah ni nampaknya panjang masa depan ni lagi, alhamdulillah lah. Tak ada muka kita tengok ni tak lama ni, sebab bukan yang senang ngaji tauhid ni. Tuan Guru siap pesan lagi. Bagi ringan-ringan dulu, takut nanti kan tak ada. Nampak gaya ni ada ni, alhamdulillah lah. Allah ada kan. Allah ada kan. Alhamdulillah. Sebab tu bila kita bahas hakikat kehidupan, perbahasan kehidupan, tengok bila kita selesaikan masalah kehidupan, saya beranggap nanti kita kata lagi hakikat kehidupan pula nanti. Sebelum ni belajar online je kan. Kita beranggapan dia faham masalah kehidupan. Okay. Bila faham masalah kehidupan, apa yang berlaku selepas itu adalah mendalami ilmu. Ini perjalanan kita. Ilmu yang wajib kita dalami dan mesti kita kena kuasai, tauhid. Tauhid tak ada khilafiyah, tak ada. Kalau fiqh mungkin besar perbahasannya. Tauhid tak ada. Salah wal khalaf, itu saja. Kemudian kita kena kuasai perbahasan sifat 20 kerana kita berpegang dengan Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Kita berpegang dengan kaedah sifat 20. Bayangkan, dalam kita mengaji sifat 20 selama turun-temurun ni, dan memang kita baca ni turun-temurun, kemudian Allah pilih kita untuk belajar sejarah dia. Ini satu anugerah yang cukup besar. Anugerah cukup besar. Sebab apa? Sebab ilmu itu takkan padam bila kita tahu sejarah ni. Ibarat kita rungkai balik. Macam contoh yang saya sambung nanti, yang saya nak bincangkan nanti, tasawuf. Sejarah tasawuf di dunia ni. Sejarah dia. Dan sejarah tasawuf di alam Nusantara. Mula di sejarah tasawuf dalam Islam. Dia ni bermula dengan Nabi dapat wahyu di Gua Hira. Kemudian marhalah zuhud, Hasan al-Basri bergerak sampailah kepada sekarang perbahasan tasawuf tu. Tu kita, bila kita dapat tahu latar belakangnya, maka kita pun menghargainya. Kan? Macam ni kita dapat tahu pengajian. Dulu kita tahu sifat 20. Tapi bila kita nampak perbahasan dia, Masya Allah. Ini bukan perbahasan kecil-kecilnya perbahasan. Kita ingat sifat 20 lagu Rehan. Tu je lah. Sifat 20 lagu Rehan. Allah wujud. Kan? Itu pun Rehan tak datang Rehan. Rehan tak datang pula. Kan? Baguslah.
Itu pun satu sumbangan besar, Rehan, kan? Menjadikan mengiramakan sifat 20 itu agar kita boleh memahami dengan intonasi, lantunan begitu. Kita pun kalau tak ada nyanyi itu jenuh juga. Wujud, kidam, tak apa Ustaz. Kena nyanyi. Allah wujud, buat apa? Baik dah malaikat tak tanya susunannya. Oh tanya, jenuh nak jawab kan. Tak wajib Ustaz. Yalah, tak wajib lah apa susunannya. Tapi kita wajib memahami sifatnya. Nak faham sifatnya, susunlah dia. Bila dah tersusun, mudahlah nak faham. Kan? Khair. Yang ketiga, Ad-Dur At-Tamin fi bayan aqaid al-mu'min. Dur As-Samin fi bayan aqaid al-mu'min. Karya Syekh Daud dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi setebal 103 halaman. Kandungan ialah adaptasi daripada penulisan Barahin Imam Al-Sanusi. Dalam karya ini terdapat dalil dalam Al-Quran, tanda-tanda akal dan beberapa perkataan para ulama ilmu usuluddin. Karya ini siap ditulis di Makkah pada waktu zuhur pada hari Sabtu 17 Syawal 1230 Hijrah bersama 30 Ogos 1817 Masih. Masya Allah. Ini siap tulis waktu zuhur, tarikh lagi. Ini kena, orang kata apa, kena appreciate. Sebab lahirnya kitab itu. Sebab ilmu ni diterjemahkan para ulama dengan kitab. Jadi bermaksud kitab itu adalah kesinambungan daripada diri ulama itu. Sebab tu dia kata ada barokahnya. Sebab tu kadang-kadang kalau kita jumpa setengah ulama, kadang tak sempat pun syarah kitab. Tapi jumpa dia faham dah. Sebab diri dia kitab dah. Nampak? Begitu dengan Al-Quran. Khuluqul Quran. Nabi SAW itu Al-Quran bergerak. Khuluqul Quran. Jadi bila kita tahu tentang kitab-kitab ini dan ulama memberikan sepenuh perhatian, dia adalah sebahagian di para ulama. Kadang-kadang tu memberikan sepenuh hidup dia pada kitab. Dia luar biasa. Luar biasa. Dan dicetak percetakan di Dar Ihya Al-Kutub Mesir. Selain di percetakan tersebut, ia juga dicetak di Pulau Pinang, Makkah, Turki dan Bombay. Kitab ini adalah sebuah kitab yang banyak tersebar dan masih lagi diajar di alam Melayu sehingga kini. Kitab Ad-Dur As-Samin fi bayan aqaid al-mu'min masih dijual di kedai-kedai buku dan boleh dicapai melalui PDF. Dan PDF boleh download. Dan seterusnya, syarah bagi matan Jawharah Tauhid. Sebuah terjemahan bagi syarah matan Jawharah At-Tauhid ke dalam bahasa Melayu setebal 72 hingga 78 halaman, namun tidak ditulis nama penterjemah. Selesai ditulis di Sambas, Kalimantan pada hari Rabu bulan Ramadan 1292 Hijrah 1874 Masih dan dicetak di Percetakan Islamiyah Al-Arabiyah dan Muhammad An-Nahdi wa Auladah, Bangkok. Terjemahan ini dijual di kedai buku Sulaiman Marik, Surabaya dan juga di kedai-kedai buku di selatan Thailand. Dan seterusnya, Hidayah Al-Sibyan fi Ma'rifah Al-Islam wal Iman. Karangan Abu Abdullah Hussein bin Muhammad Nasir bin Muhammad Ta'ib Al-Mas'udi Al-Banjari atau lebih dikenal sebagai Tuan Hussein Kedah. 1280 hingga 1354, 1863 hingga 1936 Masih. Karangan ini ditulis dalam bahasa Melayu bertulisan Jawi setebal 38 halaman. Di dalamnya membicarakan tentang iman dan Islam di samping menyatakan sifat 20 dan diikuti dengan hukum-hukum fiqah. Siap ditulis pada hari Isnin 18 Muharram 1303 Hijrah 1885 Masih dan dicetak di Percetakan Ad-Dar Al-Mu'arif Pulau Pinang. Yang seterusnya kitab yang ditulis oleh ulama tempatan adalah syarah Siraj Al-Huda pada menyatakan akidah Ahlut Taqwa. Karangan Syekh Muhammad Zainuddin dalam bahasa Melayu setebal 50 halaman. Ia ini sebagai huraian kepada Barahin. Karangan ini siap ditulis di Makkah sekitar
1885 hingga 1886 Masih, dan kemudian dicetak di Percetakan Sulaiman Mar'i, Singapura. Petikan kata-kata Wan Muhammad Saghir Abdullah tentang Siraj Al-Huda pada menyatakan Ahlut Taqwa. Menurut tradisi pengajian pondok di alam Melayu, 3 buah kitab berurutan dipelajari, iaitu bermula daripada Faridah Al-Faraid fi Ilm Al-Aqaid karya Syekh Ahmad, kemudian disambung dengan Siraj Al-Huda pada menyatakan akidah Ahlut Taqwa karya Syekh Zainuddin. Selepas betul-betul mahir akan kitab 2 tersebut, baru dimulai dengan mengaji Dur As-Sami fi Bayan Aqaid Al-Mu'minin karya Syekh Daud. Itu turutan. Jadi kat sini kita tahu silibus pengajian tauhid di pondok-pondok kan. Baik. Baik. Dan seterusnya sifat 20. Karangan Mufti Agung Batavia, Jakarta, Syekh Osman bin Abdullah bin Aqil bin Omar bin Yahya Al-Alawi, 1238 1331 Hijrah, sama 1822 hingga 1931 Masih. Karangan ini ditulis dalam bahasa Melayu setebal 22 halaman. Melalui karya ini dibincangkan huraian tentang sifat 20 yang disertai dengan dalil-dalil Al-Quran dan siap ditulis pada tahun 1304 Hijrah, 1887 Masih. Dan yang ke-8, kalau kita tengok seterusnya, Aqidah An-Najin fi Ilm Usul Ad-Din. Aqidatun Najin karangan Syekh Zainal Abidin sebagai huraian kepada penulis Barahin. Karya Imam As-Sanusi. Karya ini ditulis dalam bahasa Melayu setebal 140 halaman mengikut susunan penulisan Imam Sanusi. Pada keseluruhannya syarahan ini berlandaskan kitab Bidayah Al-Hidayah. Siap ditulis pada hari Sabtu akhir bulan Jamadil Akhir 1308 Hijrah, 1890 Masih, dan dicetak kali pertama di Percetakan Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, Kahirah, Mesir. Diikuti dengan cetakan kedua Al-Ma'ah Al-Miriyah, Makkah pada 1332 Hijrah, 1913 Masih. Keluarannya keempat pula dicetak di Percetakan Dar Al-Mu'arif, Pulau Pinang. Selepas itu dicetak juga oleh Percetakan Muhammad Nahdi wal Auladah di Bangkok. Ini biasa kalau kita dengar Aqidatun Najin ni kan, pengajian ni di alam Melayu ni yang terkini lah. Wal Muhammad Saghir Abdullah 1990. Berkeyakinan bahawa kitab ini adalah kitab akidah yang kedua terbesar. Kedua terbesar di Nusantara selepas Warduz Zawahir, yakni karya Syekh Daud. Mengikut Ahmad Fatih Al-Fatani, kitab ini masih menjadi teks utama dalam sistem pengajian pondok di Patani, Kelantan dan Kedah. Kitab ini dipelajari selepas selesai mengikuti kitab-kitab sebelumnya seperti Bidayah Al-Hidayah, Ad-Dur As-Sami fi Bayan Aqaid Al-Mu'min, Siraj Al-Huda pada menyatakan akidah Al-Taqwa, sehingga kini pengajian teks kita akidah Al-Najin fil Ilm Usul Ad-Din masih diajar di alam Melayu dan boleh dicapai melalui laman sesawang PDF. Kat sini kita nampak susunan kitab di pondok lah, pengajian. Dan disusun pun nama-nama kitab tadi pun mengikut yang seniority. Seterusnya yang ke-8, yang ke-9, Miftah Al-Murid fi Ilm At-Tauhid. Karangan Syekh Zainal Abidin. Dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi setebal 10 halaman termasuk kulit. Karangan ini ada sebuah risalah yang memberikan huraian kepada sifat 20 secara ringkas. Mengikut susunan Al-Bajuri, dalam pada itu karangan ini sudah mengemukakan beberapa dalil yang kebanyakan dalil akal. Karangan ini sudah dicetak kali pertama di Matma'ah Al-Turki, Al-Majidiyah, Al-Usmaniyah, Makkah pada 130 Hijrah, 1912 Masih. Selain itu, dicetak juga di Percetakan Persam, Pulau Pinang sehingga kini. Pengajian kitab teks Miftahul Murid fil Ilm At-Tauhid masih lagi diajar di alam Melayu dan masih dijual di kedai-kedai buku atau dalam talian. Kitab-kitab yang disebut ni masih wujud sampai ke hari ini. Dan kalau tengok yang ke-10, Faridah Al-Faraid. Faridatul Faraid fi Ilm Al-Aqaid. Fi Ilm Al-Aqaid, yakni karangan Syekh Ahmad. Karangan ini adalah sebuah risalah kecil dalam bahasa Melayu setebal 24 halaman. Kandungannya merangkumi perbahasan sifat 20 mengikut susah Al-Bajuri, di samping mengemukakan sifat takwin yang menjadi Anuta Al-Maturidi.
Karangan ini juga sudah menjadi sebuah kitab tradisi dalam sistem pengajian pondok di alam Melayu. Siap ditulis di Makkah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal 1313 Hijrah 1895 Masih dan dicetak kali pertama di Pustaka Dar Ahya Al-Kutub Al-Arabiyah Kahirah Mesir. Selepas itu karangan ini dicetak lagi di percetakan Dar Mu'arif Pulau Pinang pada tahun 18 Hijrah 1960 Masih. Haji Abdullah bin Haji Ibrahim Al-Jabi Al-Fatani sudah menyelesaikan sebuah huraian yaitu Umdah Al-Talib Mujtahid fi Syarah Faridah Al-Faraid. Syarahan ini kemudian ditasih oleh guru beliau dan sekaligus mertuanya iaitu Haji Ahmad bin Abdul Wahab Al-Pusani. Risalah ini dicetak berapa kali di percetakan Patani Press Patani. Selain itu Haji ini Abdullah Ahmad Al-Jambui membuat sebuah kesimpulan dengan tajuk Pati Faridah Al-Faraid. Sehingga kini pengajian teks kitab Faridah Al-Faraid fi Al-Aqaid masih lagi diajar di alam Melayu dan boleh diperolehi melalui laman sesawang berbentuk PDF. Jadi sebenarnya yang mulia Ta'ala, kalau kita lihat dalam alam Melayu ni kita ada 29 yang kita dah bacakan nama-namanya. Yang ke-10 ada 29 hasil daripada pati ataupun syarah Al-Barahin. Kemudian hasyiah daripada Barahin. Kemudian semua perbahasan sifat tauhid, karangan perbahasan kitab-kitab tauhid yang mana tidak lari daripada perbahasan yang ambil pati daripada Barahin. Ini sebahagian yang berjaya dikumpul yang telah ditulis oleh Tuan Guru Dr. Newok Syukri Nikwan, dan yang mana kalau kita baca lagi tengok pelan-pelan boleh tengok di sini yang biasa juga kita dengar bagai tadi Aghatul Najin, kitab yang kedua tertua, tadi Bidayah Al-Hidayah kita dah sebut, banyak. Ini adalah syarah kepada perbahasan syarah dan hasyiah. Ini adalah karangan ulama tempatan. Baik. Habis saya bacakan 10 je nama untuk kitab warisan daripada yang asing dengan yang tempatan. Baik. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik pada perbahasan kita. Okay, kita habis dekat maknanya perbahasan kita sudah habis pada karangan ataupun nama-nama kitab tadi, karangan-karangan ulama asing yang di luar dan juga ulama tempatan. Baik. Jadi kat sini kita boleh simpulkan, kita habis ni kita akan sambung pada perbahasan akan datang, reaksi salafiyah 110. Dan habis pada reaksi salafiyah, kita akan masuk pada perbahasan bahagian kedua. Dan kita telah pun alhamdulillah membahaskan, syarahkan bahagian pertama yang akan ditutup ataupun dihabiskan pada reaksi salafiyah. Apa tu salafiyah? Nanti kita akan sambung pada akan datang. Dan kita akan tengok dan kita buat murajaah sikit kepada perbahasan-perbahasan yang sebelumnya. Dan kita ada midterm test. Tiba ada test pula kan. Dah habis bahagian satu dah ada test lah. Okay, setiap penuntut dikehendaki untuk buat karangan 300 patah-patakan tentang pemahaman daripada awal sehingga ke hari ini. Apa yang faham daripada perbahasan bahagian satu. Buat karangan type serius lah, bukan main-main. Cerita balik lah WhatsApp mula bila start dulu, kurun ke berapa. Tapi jangan salin buku ni pula.
Dia salin balik tak jadi. Kat situ lah nanti nak tengok faham kat mana. Nak buat grup ke? Nak buat grup ke? Kerja kumpulan? Master mana ada kumpulan sendiri. Bila nak hantar? Sebelum final exam. Sebelum kita buat je lah. Tak ada tarikh nak hantar pun. Dia siap hantar je. Siap nak hantar je. Siap hantar. Supaya catatan bahagian pertama tu tak berterabur. Markah? Ada markah. Ada. Markah dia apa? Nantilah kita bagi tu. Dia ada markah dia. Baik. 300 patah perkataan tu saja je saya cakap tu. Tapi kalau nak buatlah. Kalau nak lebih, silakan. Tak cukup? Oh, lebih lagi. Tulis, buat diagram, tulis sikit. Kalau boleh jadikan dalam satu paper saja pun canggih lah, hebat lah. 1, 2, 3, 4 poin. Just nak ingat balik je, nak ingat balik. Buat. Sebab apa? Dia macam ni. Sebab kita nak tengok, daripada ni, kita nak tengoklah apa yang kita boleh tangkap, tu saja. Apa poin yang kita boleh tangkap. Saya dengan Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri ni saya lah. Tuan Guru suruh tulis balik pengajian start daripada awal mengaji sampai habis kitab, tulis by hand. Ada dekat 16 kertas kajang depan belakang. 16 slide, tulis tangan. Doktor kata tak boleh type. Kan nampak no copy paste. Tapi boleh di-type lah. Tapi dia suruh tulis by hand. Tulis daripada awal mengaji sampai habis perbahasan. Berguna dengan fiqhul akbar apa cerita, kemudian kitab apa yang dibincangkan, tulis. Ada 16 muka surat. 16 muka surat kertas kajang full. Tak tahulah berapa patah perkataan. Kertas kajang tu 16 depan belakang. Kertas kajang. Macam itulah. Nanti kat situ kita akan nampak balik start mana kita faham, kita belajar. Kelas pertama apa? Kelas kedua apa? Nak buat poin-poin pun tak apa. Kan? Wallahu a'lam. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ada soalan? Soalan tentang apa-apa terbuka. Ini kita buat soal jawab sikit sebelum kita tutup dengan munajat umat. Sebelum kita tutup dengan munajat umat, insya-Allah. Ya. Pasal kita pergi yang ditulis usia 32 tahun. Setelah ditulis umur penulis dia itu lebih pada 150 itu umurnya. Maknanya selepas 132 tahun kitab itu ditulis. Maknanya umurnya lebih awal lah. Penulis pengarang. Mana kitab itu kalau kita lihat setelah 132 tahun, setelah 132 tahun, maka barulah kitab itu ditahqiq. Ni. Setelah ditulis. Maknanya kalau tengok disiapkan penulisan pada malam Jumaat 1170. 170 Hijrah. Maknanya setelah 132 tahun. Yang ini 1300 Hijrah. Maknanya
usia penulisnya lagi tua lah. Lagi tua lah. Syekh Muhammad Zain ni, dia nanti kita cari bibliografi. Kita lepas ni, kalau nak kita sekarang ni saya tak baca bibliografi. Kita pun tak apa, saya pun tak apa bibliografi setiap kaedah kita syarah kitab. Ni kaedah ni. Antara kaedahnya adalah, okey, contoh Syekh Muhammad Zain. Cara dia search, cari bahan, buka Syekh Muhammad Zain, bibliografi. Nanti kita akan keluar sebab dah ada yang mengkaji tentang bibliografi beliau. Contoh Imam Sanusi. Saya ringkas kita dah belajar tentang bibliografi Imam Sanusi. Maknanya Tuan Haji kata tu memang umurnya lebih berusia daripada kitab ni lah. Sebab selepas 132. Makna penulisannya siap pada 1170 Hijrah. Selepas 132 tahun. Kitab tersebut ditasih kali pertama. Di sini apa kita boleh belajar? Kalau kita baca kitab-kitab ni, betul Tuan Haji kata, yang kita nampak adalah ketekunan, tekunnya ulama' ni. Dan kitab ni berumur panjang, 100 tahun, 200 tahun. Maknanya kalau sekarang siap 1170 Hijrah, sekarang 1756, sekarang 2023. Berapa tahun dah? Betul tak? 1756 tolak 2023. 67. 1756. Lain lebih. 300 tahun. 300 tahun. Kitab Bidayah Al-Hidayah berumur 371. 267. 267 tahun umur kitab Bidayah Al-Hidayah ini. Jadi nampak, ini kata bila kita dah meninggal dunia, 3 amalan yang takkan putus. Ilmu yang bermanfaat. Kita nak wariskan, antara pewaris kita kadang, contohlah kita harapkan pahala, tapi kita lupa. Pahala yang membawa kepada pahala yang berterusan adalah ilmu. Sebab tu kita kena berazam jadi orang yang menyebar ilmu, terutama kepada anak kita. Kita kena usahakan dia waris terus turun, dan kita kena pastikan lepas kita buat sampai pada anak kita. Anak kita kata umur 30 tahun, cakap ada, nanti ajarkan anak kau balik. Anak kau pastikan kau yang ajar. Jangan, ni satu benda. Kadang-kadang kita ni bukan kata kita dari sistem pendidikan. Betul, kita bagi kat guru mendidik. Guru punya peranan lah. Tapi sebenarnya kita hendaklah ambil peluang. Kita sebagai parent, mak ayah, kalau kita tengok ulama-ulama besar, guru pertama mereka adalah mak ayah. Jadi kita kena berusaha, ni kata, berusaha, mak ayah kena berusaha menjadi seorang guru. Guru ni bukan bermaksud kena hafal banyak kitab, tapi mewariskan ilmu. Guru itu adalah mewariskan ilmu. Jangan takut ditanya kau mengaji mana, kau tahu apa. Kita tahu setakat mana, itu je lah. Dan kita jadi guru untuk anak kita. Biarlah dia melihat kita sebagai gurunya. Biarlah anak-anak melihat mak ayah sebagai gurunya. Ni kata-kata ayahku. Kata-kata ayahku. Ditulis. Sebab tu kena tulis. Tulis, catat, catit. Sekarang zaman ni print. Kemudian panjangkan. Risalah untuk anak-anakku. Risalah untuk anak-anakku. Ni daripada membebel kosong, dia apa dapat? Daripada seorang ibu berkenaan dengan kehidupan, dah belajar ilmu hakikat kehidupan, ditulis balik, disyarah, syarah hakikat kehidupan oleh Umi, matan ala syarah hakikat kehidupan, al-hayat kehidupan, hidup ini adalah, barulah mak anak baca, mak aku ajar kehidupan, syarah kepada kehidupan, berguru dengan hakikat kehidupan, syarah.
Begitu. Dan dia jadi amal jariah. Dia panggil ilmu yang bermanfaat dan dia juga menjadi jariah, pahala yang berpanjangan. Jangan lepas tangan anak-anak, terutama tauhid. Tauhid ni kena mak ayah yang kena didik. Kewajipan mak ayah tauhid. Kalau dah tahu anak-anak kita tahu tentang tauhid di luar, pastikan fahamkan dia daripada mak ayah. Ajarkan dia dengan tauhid. Itu kaedah dia. Anak yang belajar tauhid ni, antara perkara yang paling besar kita akan nampak adalah dia akan jadi orang yang mewarisi ilmu. Bukan mewarisi nafsu. Nafsu ni perangai. Dia ada perangai. Sebab tu kena dididik pada awal dengan ilmu. InsyaAllah. Jadi sebelum itu kita kena jadi orang penuntut ilmu dululah. Supaya generasi itu berpanjangan. Tekun. Alhamdulillah. Wallahu alam. Baik. Ada soalan lain lagi? Rijal ada. Semua makam-makam fakih faham ni. Baik. Baik, insyaAllah. Baik, kita akhiri dengan munajat umat. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita panjatkan munajat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kabulkan insyaAllah. Dan ini peluang bagi yang datang talaki ni. Biasa kita baca munajat umat, kita buat online. Bila datang talaki dalam majlis ilmu, ni belum habis majlis ilmu, selagi saya tak tutup aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, mana kita masih duduk dalam majlis ilmu dan masih duduk dalam zon mustajab doa. Mustajab doa. Jadi kita nak baca munajat umat pula dengan biqiratil Fatihah mustajab. 2 kali mustajab. Sebab tu insya-Allah usahakan untuk terus, sebab hari ni jemaah sekalian, saya bagi satu kesimpulan tentang kehidupan. Kita takkan boleh dapat apa yang kita nak tanpa dengan pemberian Allah. Dan pemberian takkan dapat tanpa dengan permintaan. Tapi kalau dapat tanpa permintaan, sebenarnya ada permintaan dah. Daripada siapa? Tok Wan, tok nenek kita, tok nyang kita dulu. Dah mendoakan untuk kesenangan, kemudahan cucu cicit dia. Sebenarnya tak ada jalan lain untuk dapat apa yang kita nak kat dunia ni, melalui dengan pemberian Allah. Melalui permintaan dengan doa. Antara perkara yang membuat kita ini terzahir yakin dengan Allah adalah kita takkan putus dengan doa. Dan harapan kita ketika berdoa itu harapan yang sangat tinggi. Dan ini telah terbukti jemaah sekalian, sangat-sangat terbukti dah. Dengan kata Nabi SAW, doa ni senjata silahul mukmin, memang dia menjadi senjata yang sangat-sangat penting. Apatah lagi di saat kita berada dalam ujian kehidupan yang begitu mencabar ni. Jadi ambil peluang yang kita dah baca setiap malam tu, alhamdulillah. Memang tadi ibunda saya tegur, Arid, kau tak payah nak tayang ubat-ubat tu katanya. Orang cakap apa pula, bukan nak tayang mak katanya. Sempat lagi tu tadi sebelum saya datang tu bersyarah juga. Tu duduk jumpa mak tu. Pergi ambil air tong tu yang buat teh tu mak buat tu. Pergi balik ambil air ni. Ya. Pergilah ambil air dulu tadi. Ni mak cakap sikit. Boleh. Kau tak payah nak tayang tu ubat-ubat tu. Bukan tayang, nak baca munajat umat. Kita pun jawab gitu. Yelah. Tapi nak bagi tahunya, dia memanglah sebab semalam saya dah postpone. Saya sebab dah dapat satu amanah, kata Ustaz, kau jangan postpone Ustaz, sebab ada satu kumpulan ni suka sangat Ustaz baca. Satu kumpulannya gaib lah, tak nampak. Ustaz jangan berhenti. Ada satu kumpulan memang tak suka baca. Itu keturunan jentera-jentera syaitan lah. Jentera-jentera jin ni dan malaikat suka. Dan semalam dah terbukti semalam.
Saya nak cerita ni. Ni bukan nak tunjuk ni, bukan tunjuk ni. Mak tengok kau cerita lah. Kita mak pun cakap tadi. Nak cerita. Saya tak tunjuklah gambar apa ni jemaah kita tu fulanah itu. Waktu saya cakap dia, saya sebut dia, aku nak baca munajat umat ni, aku nak baca ni. Dia punya macam ini. Kalau saya boleh tunjuk, saya tunjuk lah. Dia angkat tangan, aku minta ampun, tolonglah, tolong. Aku malaikat turun ni, dia macam ni je, menggeletar badan dia. Itu sihir tu. Daripada Allah balik pada Allah. Silap pada orang yang tak puas hati. Siam ke mana ke, tak. Ini Malaysia mari. Utara mari. Belah negeri mana, tak payah sebut. Tapi bukan boleh percaya sangat pun. Kadang-kadang dia pakai IC pendatang. Dia nak ngenakan orang, kan? Dia pakai IC pendatang, mujur nak bagi tahu tempat asal. Oh, tidaklah. Tapi betul saya tengok, tapi banyak mutakhir ini Allah bukakan satu untuk semangat saya sendiri. Saya tengok, dalam hati tu, Masya Allah. Aku ingat biasa je. Kita sangka biasa je. Memang kita pun baca nampak macam biasa je kan. Dan tak kena lagi batang hidung apa? Cuba kena depan-depan yang memang berlawan. Dan benda semalam tu sihir. Memang dia buat purposely. Bila kita baca tu, menggigil tu. Macam ni dah angkat. Baru saya kata dengan keberkatan munajat umat. Macam ini dia angkat tangan. Tolong. Okey, kau keluar sekarang. Sebelum tu dia tumbang dah. Sebelum baca tu saya dia dah tumbang dah. 10 tahun. 10 tahun dia duduk. Sama juga ni, jagi ni saya nak habis awal sikit ni, saya nak pergi Melaka pula. Jemaah kita juga. Ni saya bagi keutamaan kat jemaah lah. Jemaah kenakan jemaah. Dan minta boleh jadi wallahualam. Maksud waktu, timing. Bukan kata saya pilih-pilih, tidak jangan kata pula, ustaz boleh pula pergi, saya minta tak datang pun. Kalau kata rasa hati tu, mata ada saka tu. Jadi jangan terasa hati. Lapang di hati tu. Okey, lapang. Yalah, ke Singapura sampai, ke sini, macam tu. Dah kawan tu, dah takdirnya gitu kan. Lepas tu datang pula ke sini. Ni nak pergi Melaka. Yang Melaka ni jemaah kita juga seorang. Yang dah 27 tahun punya masalah sebelum tu dah selesai dah. Dah selesai. Dengan keberkatan Fatihah lah. Saya tak baca benda lain. Yang lain zikir-zikir, tapi main dia tu saya pakai Fatihah. Saya pun nak tengok juga. Nak menambahkan lagi keyakinan. Supaya kita bertambah-tambah yakin dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Memang dia tak boleh lawan. Pandang muka. Siapa kau dengar semalam tu? Saya kata, pandang muka. Tak nak dia pandang. Macam ini je. Melutut kawan. Kita bukan baca apa lagi pun. Saya baca apa-apa. Macam itu kan. Tapi dengan kita dah mulazamah, kita lazimi tu. Buat macam ni dia. Dah boleh dah. Dia boleh jadi perukiah ni. Kokot lah saya tak cukup tangan nanti. Saya hantar haji. Okey. Macam mana ni ustaz? Angkat dia tangan je lagi begitu ke? Lari dia keluar. Nanti kalau dia kenakan kita balik ke apa? Ni. Yakinlah. Bila kita menolong, niat nak tolong. Mana boleh orang yang menolong terseksa? Kan? Kita tolong dia, maka Allah tolong kita. Selesai. Memanglah kau dah fikir kan? Kan? Orang ingat ustaz, jaga ustaz ni banyak ubat. Memang. Keluarga saya, yang tu satu kes tak selesai lagi tu. Saya on hold lagi tu. 2 saka dengan sihir. 2 sekali. Combo pack. Macam-macam. Tu lagi. Kejap-kejap datang tengok saya. Allah, berpagar lah rumah dia kata. Dia datang. Tengok isi-isi saya, anak-anak semua. Dia tengok angle mana ni. Saya pun boleh detect lah. Dia tengok, dia tiba-tiba lain, saya cara cakap lain. Dia kena lah. Tapi so far ni tak ada lain cakap lah. Okey, Alhamdulillah. Nak beritahu kalau tiba-tiba cakap lain, dengan cakap dengan suami lain, dengan balik. Bang, ni tiba marah nak, kena tu.
Nak kena tu. Tu cara nak tengok. Yang panah dah apa hal ni. Lagi kalau nak pengajian ni, kita datang. Keliling-keliling ni, datang ni semua macam ni pandang, cekap pinggang tengok. Aduh. Datang pula mengaji lagi dia ni. Betul. Man. Tak percaya. Datang malam-malam sini. Datang tak payah beritahu saya. Duduk kan. Ambil mood. Datang malam. Tengok keliling ni apa ni. Tapi alhamdulillah lah. Dah lega dah ni. Dah banyak lah. Memang. Sebab tu kadang mengaji. Asal dia macam kena. Sebab dia nak lemahkan kita. Benda-benda ni. Tu gangguan lah sikit. Tapi tak ada apa masalah. Itu dan kegunaan Fatihah bukan untuk gangguan tu saja. Bukan untuk sihir-sihir saja. Dia adalah untuk semua perkara. Dan untuk kesihatan tubuh badan kita insyaAllah. Dengan keberkatan, dengan semualah hajat kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan. Baik. Ambil lah bateri. Okay. Johor boleh. Johor boleh dah masuk Johor, nak suruh tak Johor. InsyaAllah kat mana pun boleh sampai, insyaAllah. Bagi tahu je. Bagi tahu Allah tak disampai, saya sampai. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bil haqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa'a bil Fatihah wa bihaqqika man unzilat 'alaihil Fatihah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. Susah pun negara Malaysia ya Allah, jauhkan dari segala balak bencana, malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, kesusahan, kepayahan ya Allah. Dan juga pada negara Palestin ya Allah, jauhkan daripada cengkaman Zionis ya Allah. Menangkan ya Allah, hancurkan tentera-tentera musuh ya Allah. Berikan kekuatan buat seluruh umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan pada semua jemaah yang hadir pada pagi ini dan yang menonton ya Allah. Kabulkan segala hajat kami dunia akhirat ya Allah. Permudahkan segala hajat kami dunia akhirat ya Allah. Yang sakit kau sembuhkan, yang susah kau permudahkan, yang sempit kau lapangkan ya Allah. Rezeki yang luas kau berikan ya Allah. Kefahaman diberikan ya Allah. Kekuatan, kesihatan ya Allah. Keberkatan dengan rahmat-Mu ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. Susah ya Allah. Susah ya Allah. Hayya qayyum rahmatika. Astagfirullah. Ya Arhamar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sedang jemaah yang mulia taala, syukur pada Allah. Selesai sudah majlis kita pada hari ini, dimulai dengan pengajian kita, talaqi kita, syarah pengajian kita sifat 20, sejarah dan kupasan perkataan akidah, dan terus pada perbahasan-perbahasan yang melibatkan kehidupan, dan kita telah pun akhiri dengan munajat umat insya-Allah. Baik, satu perkara yang perlu saya panjangkan dengan munajat umat ni, ketika kita amalkan dengan baca Fatihah, sebab semalam dia tanya, Ustaz,
macam mana kami nak amalkan? Iaitu mesti dengan ustaz ke katanya. Buat masa sekarang macam itulah. Qiraat 7 ni bukan tak boleh nak baca sendiri, boleh. Tapi alhamdulillah yang dibaca, saya baca itu silsilahnya daripada Tuan Guru Datuk Syekh Salahuddin Maqari Susugalu sampailah ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca ni ijazah sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang benda-benda ni yang yang batil-batil ni kita takut. Sebab dia direct line dalam Fatihah, sanad pula tu. Adapun macam mana nak amalkan? Boleh baca dengan amalan Fatihah biasa. Jadikan amalan lazimi. Kita dah amalkan tapi kita tak hayati. Amalkan. Dan rasakan kan dalam surah Taha 131, surah Al-Hijr ayat 88, bila kita boleh amalkan Fatihah ni satu anugerah yang sangat besar. Jadi rasakan kebesaran Allah Taala melalui Al-Fatihah. Okey. Baik, yang kedua juga boleh tawasul. Sekarang tadi kita tawasul bil surah. Tawasul dengan kalamullah. Tawasul dengan kalamullah. Yani Allahumma bil haqqil Fatihah. Itu nama tawasul tu. Wa bihaqqil ladzi jaa bil Fatihah. Wa bihaqqika man unzilat alaihil Fatihah. As'aluka an ya Allah. Doa ini baca ketika dah baca tadi habis. Okey. Tapi nak baca qiraat tu tak boleh melainkan belajar 14 riwayat 7 qiraat. Nak belajar? Nak belajar? Nak. Macam tak nak ingat dia kena azam. Saya macam dulu walaupun tak dapat lagi. Sehinggalah satu masa, okey, kita akan belajar qiraat. Tok Guru dah cakap dah. Ni dah boleh ajar ni. Kita tak mahir. Susah. Susah. Okey. Satu lagi, itu kalau nak bertawasul dengan kalamullah. Memang diharuskan. Tawasul dengan amalan bacaan Al-Fatihah. Tawasul dengan Fatihah satu. Itu kena baca secara langsung lah. Atau tawasul dengan amalan membaca Fatihah ni. Bahasanya, dengan keberkatan munajat umat ni ya Allah, dengan keberkatan bacaan surah Al-Fatihah yang dibaca pada setiap malam. Setakat ni kita waridkan dia setiap malam. Maka kabulkanlah hajatku. Itu kaedahnya. Jadi itu boleh diamalkan. Itu cara-caranya lah. Kalau kita gunakan dia, setakat ni memang alhamdulillah. Memang alhamdulillah, masya-Allah, mustajabulah. Jadi boleh cakap je. Dengan keberkatan bacaan ataupun dengan keberkatan amalan membaca Fatihah ni, kabulkan ya Allah. Mintalah. Dan ini boleh dijadikan sebagai dia doa satu khusus. Dalam kita bermunajat, kita duduk macam ni kan. Tak adalah kita tiba-tiba nak angkat macam tu kan. Atau duduk sunnah lah. Tak angkat pun okey. Tapi macam mana nak amalkan kalau tak angkat? Tadi. Kita tawasul terus dengan amalan tadi. Ya Allah, dengan keberkatan bacaan suatu Fatihah dibaca tak mana, kabulkanlah hajatku ni ya Allah. Hajat apa? Khusus. Ini macam tadi hajat umum. Saya umumkan, boleh khususkanlah masing-masing kan. Atau khususkan terus pada setiap satu-satu hajat. Ini memang ini kaedah dia macam ni. Sebab dengan minta dan melalui amalan. Bukan kita menjual amalan. Buat sekian-sekian dapat ni. Itu salah. Sekian-sekian dapat ni. Walaupun ada fadilatnya. Tapi dengan ini, kita dengan kaedah berdoa dan tawasul dengan amal ini, maka kita sampaikan kepada hajat itu. Itu masih lagi termasuk dalam permintaan doa. Sebab satu saja amalan yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan apa kita hajat adalah dengan doa. Kita tak boleh dengan saya harap nanti saya solat ni saya dapat ni. Tak boleh. Seluruh amalan yang lain tidak boleh diniatkan hajat untuk dunia. Tapi satu yang boleh digunakan untuk dunia adalah doa. Dunia akhirat. Jadi kaedah doa ada tawasul. Dengan kalamullah Al-Fatihah. Dengan amalan Al-Fatihah. Jadi bolehlah. Dengan keberkatan Al-Fatihah, ya Allah, sihatkanlah. Sembuhkanlah penyakit ni ya Allah. Ya Allah, macam gitu. Nak nunggu malam kadang-kadang tak sempat kan. Tapi make sure jadikan kelaziman dulu. Barulah kita dapat kasih dia. Wallahu alam, itu saja. Mohon maaf pada saya ada kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara dalam penyampaian.
Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang penuh barakah ini, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Wallahu a'lam bissawab. Adik garpu tu jangan disendukkannya. Nak makan boleh pakai tu. Okey, jemput makan. Dan saya tak ada zuhur kat sini. Bawa makan saya tergerak. Siapa nak zuhur boleh lah. Ya, okey, cantiklah. Alhamdulillah. Okey, baik.